siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ashraf, apa adakah? Ashraf? Ya doktor, ada doktor. Terima tak buku tadi? Tak masuk lagi doktor. Saya tengok dah 2 kali lah yang doktor hantar yang baru tu, lepas tu satu lagi yang first doktor hantar. Tak boleh lagi Sebab dia size dia besar tu. Tak apa. Nanti kita come back balik lah. Alright ingatkan saya balik. Right. Apa khabar? Kita teruslah Kita kejap kelas. Boleh kita mula Ashraf Ya, boleh start doktor. Kelas kita yang terkini dah pendaftaran dan ni dah memang 40 berapa orang ya? Ashraf? Doktor macam tu doktor. Saya pun tak nak kata apa kat. Tak apa. Nanti awak kira balik. Nanti kita nak cakap sebab saya nak buat apa? Saya tak boleh nak tunggu. Tak apa. Right. So saya mohon izin semua. Kita mulakan kelas pada petang ini. Kalau saya buka ni besar. Nota tak nampak. Tapi tak apalah. Bawah tu ada nota. Right. So hari ni minggu ketiga, insyaAllah kita akan teruskan dengan the rule of culture, dan dalam silibus dia adalah dalam chapter 3. Right. Tak maaf, yang ni dalam ada yang kata kurang sesuai kan. Saya minta maaf, ini dari screen daripada ni, dari textbook, dari reference book. So basically learning objective kita akan tanda characteristic of culture, describe the various element culture, example kan, identify communication among each member of culture, discuss religious value effects kan, major culture cluster that useful for international manager, explain Hofstede primary finding about different culture values, and last but not least, explain how culture conflict may rise in international business. Sebelum tu dengar suara saya ke? Takut tak dengar. Line tak dengar. Alright, terima kasih atas respon. Saya hargai. Right. So next. Okay, dalam international business, we talking about international business, kita ada about culture. Sebab ada apa? Ada culture. Talking about satu about seperti biasalah. Kita ingat, kita recall balik chapter 1. Kita ada domestic, kita ada international business. Apa yang membezakan adalah in term of boundaries, culture, behaviorism, in term of law, currencies dan sebagainya. So sebab apa? Culture ni adalah satu in term of characteristic dia lah collection of values, belief, behavior, custom, attitudes that distinguish one society from other. Okay, culture itu membezakan, yang kata lain yang bahasa mudah ialah dia memberi satu nilai kepercayaan dari segi perbuatan, satu custom, satu nilai yang norma yang menggambarkan sesuatu bangsa, dan satu sikap that distinguish one society, yang membezakan di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kan, seperti kita pernah rujuk contohnya yang paling dekat, katalah kalau kita buat pembandingan di antara dalam negeri, adalah kita boleh katakan adat budaya dari segi aspek pemakanan contohnya. Right? We can see that behavior is different in term of cooking antara orang yang berasal daripada negeri-negeri yang berada di utara semenanjung Malaysia, berbeza dengan adat makan, budaya pemakaian dan sebagainya dengan orang pantai timur dan juga orang selatan tanah air, juga pantai barat Malaysia, Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan sebagainya. So basically culture ni, karakteristik dia ada 4 jenis dalam kajian lah, berdasarkan teori yang kita berdasarkan teori culture itu sendiri.
Yang pertama sekali kita ada learn behavior. Yang kedua kita ada interrelated. Yang ketiga kita ada adaptive. Keempat share. Okay. So saya akan terangkan contohnya learn behavior lah. Pertama sekali ialah walaupun kita just say that later on you been assigned for the assignment dan sebagainya. Okay, later on. So awak adalah just say that you are Malaysian, right? You've been sent for overseas assignment in Australia, for example, right? So sometimes you need to learn. Okay, learn behavior. You cannot compare atau anda tidak boleh buat anggapan bahawa apa yang anda amalkan di Malaysia adalah sama di Australia. Itu satu benda yang berbeza, right? They said that learn behavior. You need to live in the way of Australian, how they live in their culture, because you staying and working in their country. Unless if the Australian are working in Malaysian environment, there will be in different story. The Australian also need to know the culture. For example, because the Malaysian society, for example, we are cultural society. We have a lot of we have a lot of races, including Sabah and Sarawak, and also we are known as a society that have a belief in religious, right? Itu satu. Nombor dua. Number two, we have an interrelated. What does it mean interrelated? Interrelated, for example, the characteristic of a culture is because based by the history itself, norma kehidupan, okay? Penghijrahan, like for example, what they said that Melayu Serumpun, for example, right? Walaupun kita Malaysian, right, it can see that similar of the way of life, right? Like Indonesian, Singaporean, Philippines, Vietnam, because we come from the one society of group, and adaptive, interrelated. So basically dari segi masakan contohnya interrelated ni, the way of life, the environment, the way of our thinking, similarly will be same, right? Because we share in term of the nation itself, right? Kita duduk di Malaysia dan sebagainya. Adaptive, kita mengambil kira dari learn behavior tersebut, kita adaptkan dalam kehidupan kita, kadang-kadang tidak bertugas di luar pun. Sometimes we do for the international business or not, sometimes we adapt because we feel that the value of the culture itself is modern way of life, is much more convenience with you, right? Compare the generation based by the traditional way dan sebagainya. And last but not least, we share it, share each others. We try to combine between learn behavior, adaptive, interrelated, and we share it and we mix it up so that we feel comfortable. So it is talking about culture lah. So itu menggambarkan tentang value, belief, behavior, custom, attitude, English, one society, and other. Right? That's why we have a old school and new generation. So this is talking about culture, not talking about Malaysian, worldwide. Globalization, is a global things to be discussed. So talking about element of culture, basically we're talking about culture, of course. We're talking culture is talking about language, right? Maybe language tu pada asalnya benda yang sama, tapi hakikatnya kadang-kadang kita ada bahasa, bahasa yang lebih dalam dan sebagainya, lebih menggambarkan society, dan kita ada second language, third language dan sebagainya. And way of communication, some is based by Euraspaciania, some is much more open, defensive, offensive communication, right? We have religion. Religion also menggambarkan aspek culture sesebuah bangsa, value, attitude. Social structure. Social structure ni is based by the ranking of the society, the individual or the family itself within the society. Whether they are high class society, middle class atau ada masa mudah dalam culture ni yang kita dalam aspek Malaysia kita ada contohnya M40, B40, T20 for example, for your understanding. Value and attitude, kepercayaan.
Okay, ada kepercayaan yang based by get from the formal education or informal education, or sometimes we generate from the family belief itself. Don't do this. This is the circumstances if you. Inilah kesan kalau ada buat sesuatu yang dilarang dan sebagainya lah. Lebih pada adat-adat bangsa contohnya. Jangan duduk di tangga, jangan potong kuku waktu malam dan sebagainya. Itu adalah kepercayaan bangsa dengan elemen-elemen yang telah maksudnya dasarkan pengalaman kehidupan, right? Komunikasi, of course lah. Jaringan komunikasi itu menunjukkan kematangan atau dengan kata lain, zaman telah berubah. Contohnya di zaman nenek kita, zaman ayah kita, dan di mana zaman digital tu mungkin tidak ada lagi di Malaysia. Tidak wujud lagi contohnya dengan smartphone, handphone dan sebagainya. Tapi kini dengan COVID-19 dan sebagainya, masa telah berubah. Tapi ada jugalah generasi yang kita panggil old school tu yang agak kurang selesa menggunakan gadget-gadget dalam perhubungan dan sebagainya. Kan mereka tercari-cari sebab bukan bahasa mereka. Right? And last, language ni biasalah. Bahasa Melayu, kita ada bahasa Mandarin, Hokkien dan sebagainya, kita ada bahasa Tamil dan sebagainya, kita ada bahasa Iban, contohlah language. Itu menggambarkan society dalaman. Tapi menggambarkan society dunia, hakikatnya ada 5 bahasa di dunia ni. Yang dipanggil bahasa dunia lah, antaranya bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Cina, kita ada bahasa Rusia dan bahasa Arab yang diiktiraf oleh United Nations atau PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ada diiktiraf sebagai bahasa yang dituturkan oleh majoriti rakyat atau penduduk di bumi ini. Right? So sampai situ, siapa ada masalah? Okey ke? Karakteristik dan elemen of culture yang kita baru berbincang, yang saya telah sampaikan sejak tadi. Okey ke? Boleh Alright, terima kasih Izzah dan sebagainya respon. Saya teruskan. Mesti nak cepat habis ni. Tahu sangat korang. Baik. So basically element of structure. Kita element structure ni, kita ada social structure. Basically kita tak boleh lari lah. Kita lahir di dunia ni atau kita sebagai apa sekali peranan kita dalam organisasi, peranan kita dalam hidup dan sebagainya. Pada asasnya kepentingan culture ni disebabkan pertama sekali lah kita tergolong dari kumpulan-kumpulan yang seperti yang tertera di skrin sekarang, iaitu pertama sekali kita adalah individual, individual, families dan group. Okay, pertama sekali kita mesti decide dalam negara masyarakat Asia, kita tidak dapat lari dari segi saling bergantung kepada institusi kekeluargaan. Bagaimana hebat kita sekalipun, memang orang Asia dia memang pride of family. Dan kedua, sama sekali individual role within the group. Dari family itu, bila kelak dia mewujudkan organisasi di dalam alam pekerjaan, alam rumah tangga, bermasyarakat dan sebagainya. So peranan yang dimainkan dalam institusi grup masyarakat juga adalah amat penting bagi individu, families dan grup yang berasaskan social structure dari negara Asia. Berbanding negara barat, dia adalah berbeza. Dia lebih pada bersifat individual, lebih sifat by logic, logical thinking dan sebagainya. Itu dah beza dengan untuk orang Asia lah. Terutama sekali kita orang Melayu, Malaysian, known as an Asian country. So important individual relative to the group. Okay, peranan, kepentingan dan sebagainya seorang individu itu, anda adalah bakal menjadi salah seorang pekerja atau pemilik kepada perniagaan tersebut. Dari segi aspek culture ini, anda mempunyai peranan. Of course, you want the business, perniagaan itu dijalankan walaupun mengikuti peraturan dan undang-undang adalah awak juga. You run your business, taking the risk is based by kehendak awak, your own.
kehendak awak sendiri. How you run, because you adalah orang terpelajar dan berilmu. So elemen of structure ni lebih complicated. Kalau awak ambil human sciences, kita akan belajar lebih detail lah. Untuk sekadar untuk international business ni, sekadar awak tahu kedudukan awak dalam masyarakat, di dalam keluarga dan dalam institusi-institusi yang lebih besar, dalam institusi organisasi perniagaan yang membabitkan international business dan sebagainya. Kerana anda kena pertimbangkan perkara-perkara ini, dan subjek ini menekankan bab ini adalah disebabkan anda perlu memikirkan sebagai aspek untuk berniaga di peringkat yang lebih global. Anda tidak boleh memikirkan diri anda sendiri atau kepentingan syarikat anda sendiri. Of course, there will be give and take situation. Okay. Perlu ada perundingan, perlu ada tolak ansur dan sebagainya. Right. Dan kita ada social certification, ya. Yeah. Jaringan attribute high certified society, less certified society. Ini berdasarkan bila anda terbabit, ya, secara tidak langsung atau langsung dalam society perniagaan. Ya. Of course dah ada high class society, low class society, attribute adalah penyumbangan anda dan sebagainya. Ya. Sama ada bila anda kerja nanti, anda akan, of course, anda bakal jadi accountant yang bertauliah, ada yang accountant yang based by lulus akademik anda lah. Akan ada yang akan ambil professional certificate, menimbulkan nilai diri anda, services anda itu akan menjadi lebih tinggi sebab anda akan dibayar sama ada anda buka consultant company sendiri ke, anda kerja based by qualification plus experience, right? So, salah satu cara untuk anda burst atau inlinekan anda punya kemahiran, kepakaran untuk dapat, ada yang kata fast track dan sebagainya. Of course, you need to have the society. Society ni adalah satu dari segi persatuan. Okay? Kesatuan dari segi contohnya, kesatuan that chartered accountant yang berdaftar di Malaysia dan sebagainya. So dengan chartered accountant ni, so anda telah setkan nilai value, nilai payment for your salary services memang telah ditetapkan oleh persatuan yang diiktiraf oleh undang-undang dan diperlakui oleh pihak kerajaan. And some of you will be a less certified societies, for example us semua, ada yang tak nak, yang cukuplah sekadar apa yang ada, so you join the society with your reason. Ada yang looking forward to become the best amount in their life, and some looking for just for fulfilling your responsibility, right? So it's based by the situation. And last but not least, social mobility. Low social and social mobility society is based same, to support the social certification, of course, and later on you will be, whether you will based by the scenario where you work, where you open, where is your client, same also, domestic or international. Low society, social mobile societies is based how you find your networking. Bagaimana anda perform, anda mencari, how you to develop your business, how you to develop your company, organization. Maybe you working with multinational company, JLC, government link, agencies, government link, income, portfolio dan sebagainya. Right? So basically element of culture, kita ada characteristic of culture. So basically, salah satu dari elemen of culture kita belajar language kan. Tadi kita dah sebut tadi, deadline, culture group, shape, filter observation, important. Of course lah, the most important about language ni, perhubungan tu. Kita bahasa, kalau saudara-saudara sekalian pernah belajar dalam business com dan sebagainya, communication, business com dan sebagainya. Yang penting, matlamat perhubungan tu. Kadang-kadang kita tengok dalam berita, right? We see in the news, we see in the internet, right? There are conversation sometimes tak faham pun antara Jepun dan orang putih. Contohnya dia buat perjanjian MOU between government ke private agency, within the private company, multinational company dan sebagainya. Kalau ingat balik chapter 1, kan kita ada multinational corporation, multinational company, multinational organization dan sebagainya. The purpose is that apa yang nak dibicarakan tu tercapai. You need to put in your mind. Sometimes we try to
to try to make it easier, but some society they love or they prefer to use their own language. For example, negara-negara maju lah, Jepun, Korea, Russia for example, they don't care about other language. They pride with their history, their language, their pride. So you kena ikutlah. Kadang-kadang kalau tak boleh, yang pakai phone dan sebagainya to translate to the person that will make a final decision dan sebagainya. So talking about one element important is culture, language dan sebagainya. Culture also as a weapon, combative weapon, legacy of colonialism, lingua franca, English translation, bad translation, word and different meaning, saying no, example lah, society dan sebagainya. Okay, bahasa ini adalah sangat penting, tajam, boleh menyebabkan kalau kita bercakap dari segi peringkat pihak pengurusan tertinggi kerajaan, kalau salah penafsiran boleh menyebabkan ke arah peperangan contohnya, right? Dia anggap gitu, sebab itu nak message nak jelas. What does it mean when you do communication dan sebagainya. Okay. Of course lah macam kita kolonialism ni kita tak boleh nak nafi lah. Malaysia pernah dijajah oleh hampir ke 500 tahun yang lepas. Okay. Dari zaman Perancis, dari zaman Persatuan Kerajaan Melayu Melaka 1911. Okay. Dan kita dijajah oleh Portugis, kemudian Belanda, kemudian Jepun, kembali pada negara British, UK dan sebelum mendapat kemerdekaan. So basically language ni banyak. Kedua, knowledge ini juga berdasarkan suku bangsa kita. Di kuala kita Malaysia dan sebagainya atau sebagainya, ada yang di kalangan kita boleh berbahasa Siam contohnya. Ada yang boleh berbahasa Jawa, ada yang boleh berbahasa Minang, Bugis dan sebagainya. Iban boleh berbahasa dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan dari segi elemen culture ni adalah salah satu yang faktor yang terkuat adalah dari segi bahasa, language. Right, boleh ke? Faham ke? Hello? Boleh? Okay, terima kasih Fazlina, Aina. Right, dan kita ada tadi di communication. Kalau kita sebut dari segi language, masih Anis. So dari segi itu kita sebut satu pasaranan yang formal lah. Jam kamu bergurau, bercakap, bertutur di antara sangat berbagai peringkat. Kalau kamu bertutur dari segi dengan kawan-kawan kamu mungkin menggunakan bahasa rasmi, tidak rasmi lah. Right? So saya tidak akan mendalam kepada faktor-faktor yang berkaitan dengan bahasa, tapi kita akan berbincang lah sedikit. Pertama sekali, base who you deal with, right? Anda orang yang terpelajar, matang dan sebagainya. So kita ada dari segi bahasa language, kita ada formal language and non-formal language. Non-formal language, basically kalau yang formal language, kita assume dari segi bahasa. Bahasa tu dia dituturkan oleh kata-kata dari mulut lah. Oh, that's why people said that language is very very important, diterima umum dan kita dalam budaya Melayu sendiri. Kadang-kadang dalam segi agama pun mengatakan telajak perahu boleh berundur, telajak kata buruk padahnya, right? Kata-kata kadang-kadang lebih tajam daripada sebilah pedang dan sebagainya lah. So it's very very you need to think twice lah, sebab kadang-kadang kita salah cakap menyebabkan orang termakan hati, kita tak sedar, kita gurau di antara kawan-kawan dan sebagainya. Sometimes we think about jokes, kita kata itu rasa jokes, tapi setengah society kita dapat terima, mungkin dia kata awak biadab dan sebagainya. Itu di peringkat dalaman. So we talking about in peringkat international business, lagilah macam-macam dugaan dan sebagainya. So kita ada lagi non-verbal communication, contohnya kita ada facial expression, kita ada hand gestures, intonation, eye contact, body positioning, body posture. Yang ni saya rasa anda tak payah,
saya tak payah nak terang panjang, tapi anda faham dari segi apa, kadang-kadang kita kata kita setuju tapi muka kita masam. So, setuju dalam paksa contohnya. For example, later on you are working, so suppose this evening you are dah janji dengan family ke apa, you nak pergi dinner sekali. Suddenly your boss says, I'm so sorry, this is urgent, right? You need to stay back and finish this report by today. So sometimes you feel that kan nak tolak tak boleh sebab you dilantik atas perjawatan dan kemahiran kepakaran you. So sometimes you dalam senyum you tak ikhlas, for example. Contohlah, samalah manusia. Kat sini ada tulis dah. Main gadget sama juga lah. Kadang-kadang kanan tangan pegang ke depan, berpuluk tubuh ke belakang, pandang kanan, pandang kiri. Kan? Intonation tu kadang macam jelas. Ya, apa dia? Tak faham lah. Kan tiba-tiba jadi confused ketika kan eye contact. You bercakap dengan orang, tiba-tiba you pandang kanan, you pandang kiri, you pandang atas, pandang bawah. Kan sometimes you feel not comfortable, right? Mana you tertanya juga, saya ni pandang mana, orang tu pandang mana, tak respect dan sebagainya, right? Body positioning pun sama jugalah. Kadang you berdiri sebelah kaki, kadang you duduk telunjuk, kadang kat tangan kat kepala dan sebagainya, posture dan sebagainya. So basically normal. Itu secara langsung kalau sebagai manusia dalam sahaja human sciences, sama ada anda suka, menunjukkan juga anda in bad mood, in bad situation, and you also adjust atau dah letih bekerja untuk projek berkenaan dan sebagainya. Sebab that is life. So communication diambil dari segi dua aspek, iaitu formal dan tidak formal. Tidak formal, inilah dia. Element of culture dan communication. Kalau soalan pun inilah. Tonation, eyes, contact dan sebagainya. So kat sini adalah penerangan di formal non-verbal communication, contohnya dress, fashion dan sebagainya. Gesture, smile, eye contact, eye style dan sebagainya. So basically itulah. Boleh sampai sini? Right. And giving and hospitality, important mean communication, different giving, ethic, custom also different combination, bad news, right? Basically ini adalah salah satu yang perlu diambil titik berat. Contohnya, kadang-kadang kita ni, macam saya contoh kampung dan sebagainya, kadang-kadang kita kena tengok situasi dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin orang kata BFF saya, betul, tu kawan baik awak dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita kena tengok equation lah. Equation yang di mana kita nak try to contact. Same which goes that in international business. Kadang-kadang you dengar mungkin atas dasar dia dapat cahaya mata yang baru atau majlis perkahwinan dan sebagainya. Berilah hadiah yang sesuai. Kadang-kadang society kita ada gambaran yang berbeza. Dari segi ucapan dan sebagainya, hadiah. Tapi bagi setengah masyarakat dunia di luar, anda kena faham society ni, takut benda yang anda rasa okey di Malaysia, di sana tidak juga berlaku. Marah orang. Contohnya, for example, you give condolence, bahasa nak jelas. Ada kematian sama ada ahli keluarga, our partner di luar negara, when you working outside, or your colleagues, or your peer, kita panggil kawan. Kadang-kadang adat di masyarakat Eropah untuk menghadiri majlis kematian atau pengumunian di walaupun dia non-Muslim dan sebagainya, hendaklah berbaju hitam. Sedangkan di dalam adat bangsa dan budaya dan agama kita tidaklah begitu. Itu mati tapi telah diamalkan di peringkat pihak kerajaan. Sometimes you need to know lah your position and everything. Hadiah orang tengah sedih dan sebagainya, janganlah kasih hadiah-hadiah menyebabkan maybe you try to make make orang tu release tension, kurangkan sedihnya sebagainya, tapi hendaklah sesuai. Janganlah kasih kata-kata semangat dan sebagainya menyebabkan kemudian orang bengang awak, orang marah dan sebagainya. So you need to hospitality pun based by a culture itself. Ada separuh society ajak orang untuk bangga, okay, ini memang betul Malaysian society ni memang adat budaya bangsa orang Melayu kita memang Malaysian ni, for example, tak kira bangsa apalah, kita memang peramah pada masyarakat luar. Akan tetapi hospitality custom is different because in western country dia adalah based by it's my right. Suka hati saya dan saya tak suka untuk entertain, tak suka untuk di dan sebagainya. You need to know lah society dan sebagainya. And communicating bad news tu macam mana dia nak sampai. Ada separuh society direct cakap, you punya ni, sekian. Ada separuh tu
perlu disampaikan oleh pihak ketiga dan sebagainya. Ada yang boleh direct approach, ada yang indirect approach. You kena ingat tu. So elemen communication salah satu, give and giving and hospitality salah satu aspek lah. This is the point. So basically kita ada masuk cerita pasal religion. Ini adalah based by kajian diplot-plotkan negara-negara based by kepercayaan lah, agama dan sebagainya, amalan agama dan sebagainya. So basically yang lepas. So now ada salah satu yang negara Eropah contohnya sekarang banyak dipanggilkan kumpulan etis, tidak beragama dan sebagainya. You need to know the society, the majority of society, they are religious dan sebagainya, and you also in the same time to protect your religious dan sebagainya, sebab kita tidak boleh lari sebagai seorang makhluk Tuhan dan kita. Percaya agama itu penting, walaupun didikan mendapat didikan formal atau tidak formal ketika kecil, dan sekarang bila anda telah growing up, telah maksudnya telah matang, mempunyai pemikiran yang utuh, yang kukuh, ada kepercayaan dan sebagainya. So you need to protect your belief lah, tak kisah dan sebagainya, right? So itu satulah antara cabaran elemen culture religion, because you, for example right now it's easy for you because you staying in the society that you are Muslim. This is a Muslim country dan sebagainya. You are Muslimah. Just imagine if you further your study, for example, you working in overseas, for the country is really, it's like for example a Christian country. So you become a minority within the majority country of non-Muslim country. How you to survive, right? It's not easy, but you need to have a good faith, kekuatan dan sebagainya, right? So element of religion, right? Shared attitude of adherence, considering role and value society, effect consumer buying, consumption impact, business legal system dan sebagainya lah, tuan. So basically tiap agama mengajarkan tentang di dunia ni lah kebaikan dan sebagainya, mengajarkan aspek-aspek keagamaan melalui kalau Islam tu memang penjagaan adalah salah satu daripada sunnah pada Rasulullah, 9/10 dia pendapatan lebih by penjagaan kalau awak nak menjadi orang yang senang dan kaya, dan so indirectly as a believer of religion, for example Islam, for example, penjagaan itu adalah ibadah sama ada domestik atau international. Okay, anda kadang-kadang constrain rule individual society, anda menawar diri untuk berkhidmat kepada masyarakat di samping untuk mencari pahala. So itu salah satu normal lah, penjagaan atau kerja atau memenuhi keperluan kekurangan, keperluan pakar untuk majukan negara. So we have effect ke customer buying behavior, effect seasonal pattern of consumption, impact international business, legal system dan sebagainya. Seorang yang pegang agama adalah seorang yang tidak bermasalah seharusnya, sebab anda telah tingkah laku, nafsu dan sebagainya telah dicangkumi, atau anda adalah seorang ilmu dan seorang anda tahu satu hukum dan sebagainya. So seharusnya tiada masalah. Pattern consumption sebagainya is based by ilmu. Anda kena belajar lah. Kalau tak ada ilmu macam mana nak menjaga dan sebagainya. Right? Ada knowledge, ada expose, networking dan sebagainya. Impact international business banyak. Sebab anda represent as the religious person itself. Business you, dari mana anda berasal dan sebagainya. And how dengan menggunakan produk atau servis you ni akan membangun manusia secara sejagat dan sebagainya. Yang community of religious belief ni biasa. Maksudnya anda akan jumpa berbagai jenis perangai manusia di dunia ni. Ada yang bertopengkan manusia, bertopengkan agama, penunggang agama, contoh macam-macam lah, tak kira agama mana pun sekali. Atas dasar dan sebagainya. Ada yang tidak beragama sekalipun. So basically community of religious belief ni is based by individual. Kadang-kadang dalam sistem kehidupan di negara barat, contohnya dalam keluarga, di Indonesia contohnya, berbagai-bagai aspek ada. Ada yang suami Islam contohnya, isteri Hindu, anak Buddha dan sebagainya. It's something based by kepercayaan mereka, sebab mereka dalam kepercayaan orang Indonesia, mereka is based by Pancasila. Pancasila itu adalah macam rukun negara mereka lah. Rukun negara mereka, untuk negara kita ni rukun negara lah. Tapi
Tapi kita dari segi aspek agama adalah berbeza. Ya, Nur Farah. Ada apa yang boleh saya bantu Farah? Tak faham ke? Farah Fatini? Right. Farah? Anything? Boleh saya tolong? Atau lain-lain, siapa yang tak faham? Okey ke? Boleh saya teruskan? Ke tak dengar suara? Right, right. Terima kasih. Okey. Terima kasih Farah. Sorry. Okey. Right, and last but not least, we talking Naina, tolerance. Tolerance ialah dalam aspek kehidupan ni kita kena bertolak ansur lah. Kan? Kita kadang-kadang hendak dalam bukan menegak lah. Kita nak buat kita punya amalan berdasarkan ilmu kita ada. Okey, daripada ialah dalam praktis kita, dalam society, dalam agama kita, kita bebas untuk nak melaksanakan. Dan kita kena dalam aspek keharmonian tu lah kita kena jaga tolerance lah, bertimbang rasa. Contoh macam kita ambil sunnah Rasulullah lah contohnya, right? Di dalam dakwah ni kena bersabar, tak boleh nak paksa dan sebagainya. Contohnya kadang-kadang macam nak sehari dua ni, kita nak sambut Deepavali dan sebagainya. Kita tak sambut lah, mungkin ada yang kata tak sambut. Betul, tapi kadang-kadang jiran-jiran kita mungkin ada kadang-kadang ialah bermasyarakat India, Hindu dan sebagainya. Bakal mercun sampai tengah malam, tengah pagi kan. Tu dia mabuk kan. Kalau kita tak suka, kita maklumkan sajalah. Kan, secara muafakat atas dasar keluarga Malaysia yang cuba diperkenalkan sekarang. Kalau tak rasa-rasa dah tak boleh jalan, panggil polis lah. Janganlah kamu manhandling, kan. Urus sendiri, salah. Jadi apa-apa kan panjang cerita, tu contoh lah. So elemen culture sama juga kalau kamu pergi luar negara. Kamu minority, takkan kamu nak belasah Mak Saleh tu. Dah lah badan dia besar, kan. Kamu duduk kat tempat dia pula tu, kamu nak suruh ikut cakap kamu, payah lah, kan. So banyaklah aspek tolerance ni, betul ansur, sabar dan sebagainya, jihad-jihad tu. Kamu akan fikir sendirilah, kamu kena muhasabah masing-masing lah, termasuklah diri saya dan sebagainya lah. Itulah. Right. So value attitude, kita belajar value attitude tu kadang-kadang is based by kamu ingat. We talking about ilmu culture value attitude, time is based by situation. Kamu dah tolong dan sebagainya. Sesuai tak sesuai. Jangan nak kira kamu je betul kan. Atau nak fikir kita je betul, orang lain semua salah kan. Kadang-kadang kita kena toleransi juga. Kadang-kadang time sesuai tak sesuai. Contohnya, awak mungkin tak suka bising. Contoh. Kan, tapi kadang-kadang hari siang, orang tengah repair motor, dia ada masalah, tiba-tiba mungkinlah exhaust dan sebagainya. Mungkin pada sama awak ada anak kecil, yelah kadang-kadang kalau awak kena boleh maklum lah. Tolong perlahan sikit, jangan buka TV kuat, kena karaoke dan sebagainya. Tapi kadang-kadang siang, dan sebagainya. Kadang-kadang that's why you need to pilih, masyarakat tempat awak nak duduk dan sebagainya, kena sabarlah. Kan? Tapi melainkan tengah malam, tengah 1-2 pagi tu, buat tak faham bahasa, buat gerampik kat depan rumah tu, bolehlah panggil polis kan. Dan contohlah, dari segi faktor umur, anak-anak berkomunikate, for example, kalau peringkat-peringkat macam saya ni dah tua-tua ni, nak berbahasa bro-bro dengan anda, saya tak ada masalah sebab generasi kita tak jauh, lebih kurang sama lah elemen. Kalau anda bercakap dengan orang yang 60 tahun tu, kan, WhatsApp mungkin dia tak tahu. Apa dia tahu WhatsApp tu. So awak kena fikir dari segi awak nak buat keputusan, nak cakap pasal awak kerja esok. Because you become a staff, you become boss. For example, you become a head of department, you become a executive atau officer. And you got the staff, lagi 5, 2, 3 tahun nak pencen. 6 bulan. How you kena communicate kat dia ni? Kan? Memanglah dia dah kerja 20, 30 tahun, tapi zaman dia masuk kerja masa dia muda-muda dulu, separuh benda tak ada. If you hire person, for example, nowadays a lot tools, rebranding of business kebanyakan semua modern thing, pakai machine dan sebagainya. Okay, you don't expect that yang that person, walaupun dia dah kerja lama kat tempat tu atau sebagainya, dia boleh tahu segala-galanya sebab teknologi merubah. Even kita ni pun kalau tak betul-betul, for example, kata contoh yang baru ni yang tak silap saya pun tak ambil pot juga. Anak maklumkan Facebook pun dah berubah jadi nama baru Mita, for example. Okay.
software dan sebagainya. Jadi term tu hidup makin lama makin moden, based by teknologi. Kita tak nak kata tak nak ikut juga. Same goes to international business. Kan jaringan itu menyebabkan memudahkan urusan. Kalau kita tidak mampu dapatkan bantuan. So anda kena fikir dari segi time, anda menyampai dan sebagainya, peak hour dan sebagainya. So you need to assign a right person for the right task. Merangkumi these factors lah. Values and attitude, time, age, education of course lah. Kan, kadang-kadang orang lama. Kan, mungkin dia tak lulusan tinggi. Tanpa bantuan anda hantar kursus macam mana dia nak berjaya dan sebagainya. Dan kadang-kadang anda bercakap dengan orang level, ada degree, ini caranya. Anda bukan cakap orang-orang yang ada diploma, ini caranya. Okay. Ada yang zaman SPM saja. Begini caranya. Anda jangan kasih task yang seharusnya ada kasih orang degree kat orang SPM. Contoh, memang dia tak boleh nak buat lah. Dia tak terfikir. Dia tak terfikir. Kita nilai dari segi kelulusan akademik. Tapi tak semestinya orang yang tu. Kadang-kadang ada orang tu, dia tak ada rezeki. Dia terdiri pada golongan yang susah. Macam mana dia nak sambung belajar dan sebagainya. Taklah semestinya orang yang tak ada, orang peringkat bawah tu, dia tak ada buah fikiran dan sebagainya. Tapi ada di dunia is based by qualification. Kita nak buat macam mana. Mungkin kita hormat, kita ambil dari segi pengalaman dia. Tapi you need to be fair lah. Untuk assignment dan sebagainya. Okay, you nak school orang ke apa leton, you marah ke apa, salah apa yang disuruh tak dibuat dan sebagainya. It's based by situation. And last but not least, status. Status ni yang sangat penting lah. Culture dan value attitude is based by sama ada staff, okay, sama ada you. Okay, this is MOU for long term or short term. For example, or this is a permanent staff, okay, or contract staff or part-timer dan sebagainya. You tak boleh hentam kromo lah. Kan, you belasah sama je, assignment, you pukul rata, marah pun sama. Tak boleh lah macam tu. Kan, need to be fair. Alright. Sebab tindakan-tindakan you values by communication dan sebagainya akan dibimbing oleh pegangan agama, iman dan takwa you. Contohlah as a Muslim, for example. Okay. So basically kita ada low contact culture. Ini is based by Costet jugalah. Kita dah start dah. Kita ada low contact culture dan high contact culture. Low contact culture kebanyakan negara barat. High contact culture ialah kebanyakan negara Asia. Ada few lah. Bermaksud akan membezakan dari segi word, contact, culture, clues and business behaviour. Low contact culture, dia simple. Dia cool nampak, tenang, relax. And walaupun dia serius komitmen dia, tapi dia nampak lebih bersantai. That is a low contact culture. Orang Jerman, Swiss, Australian, Scandinavian, Australian, British, Australia. Walaupun nampak dia nampak macam main endah tak endah main-main, tapi business is serious. Tapi cara dia behave tu, dia tak direct. Low contact culture ni dia boleh kias-kias dulu, sembang dan sebagainya, berbincang dan barulah jump to the main objective of the communication. Tapi high contact culture ni dia tak ada masa. Tak ada nak kias-kias, tak ada nak risik-risik, tak ada. Apa kau nak? Terus cakap. Kalau dia suka, yes. Kalau dia tak nak, no. Sorry. Setuju tak setuju dan sebagainya. So basically, one day we will deal with the international business society, even talking about the government agency dan sebagainya. Talking about business is business, talking about friend, peer is peer. Tapi pada society ni, high contact culture tetap high contact culture, low contact culture tetap low contact culture. Right? So yang membezakan, ingat ada 4. Word, contact, business clues, culture clues, business behavior dan sebagainya. So low contact culture ni dia boleh negotiate lagi. But high contact culture, kita berniaga dengan dia pun kena ikut cara dia. Dia berniaga dengan kita pun dia nak kita ikut cara dia. Itulah masalahnya. Right? That is example lah. So sampai sini siapa ada masalah okey ke? Boleh? Dah tak banyak lah, jangan susah hati. Slide sikit. So basically, kenapa dia cepat sangat ni? Belum lagi.
So kat sini adalah synthesize of the country cluster, nak menunjukkan masyarakat is based by general business, kedudukan negara-negara lah kat dunia yang kita katakan business society in international business. So kita ada Anglo yang terdiri daripada negara-negara sekian, Sub-Saharan Afrika, bangsa Latin America, Middle East, negara-negara Middle East, Southern Asia, Confucian Asia and Eastern Europe, Nordic Europe dan sebagainya. So kalau kita baca dari segi aspek, maksudnya kita buat kajian lebih mendalam, mereka adalah bangsa-bangsa yang mempunyai dari segi content culture, the way how they behave, business dan sebagainya sangat-sangat ekstrim dan berbeza. So you need to be that you need to learn a lot things lah kalau you mendalam lah. Sekadar untuk subjek ni sekadar tahu je lah. See the forest not the tree. Maksudnya you kena tengok secara umum. Dan tidak boleh tengok secara individual. Because when you treat individual, when he's bukan meniaga untuk seorang je, awak nak kena meniaga untuk semua. So you need to cater everything. Internationalization foreign market entry method yang kita akan belajar nanti chapter yang akan datang, franchise, import export sebagainya. Banyak lagi lah. Kita ada licensing, kita ada project dan sebagainya, MOU. So basically by hosted 5 dimension, ini adalah salah satu lah kalau anda belajar esok kalau ke peringkat postgraduate dan sebagainya. Ini aspek yang penting lah. So perbandingan of stats kan dia ada banyak lagi lah. So untuk tujuan sama juga untuk pengetahuan anda, kita ada social orientation, power orientation, uncertainty orientation, goal orientation, the interest of the individual visit interest of group. Okay, di mana individual and collectivism based do take precedent and this is by group. So kita ada power respect, power tolerance. Okay, mention ni talking perbandingan lah di antara high social contact dengan low social contact dan sebagainya lah. Authority is inherent in position within hierarchy, do accept authority view, uncertainty acceptance, infrastructure, positive response change, new possibilities. So ini kebanyakan is more to yang belah kiri saya atau ketika anda menghadap slide ini, yang belah kiri adalah more to low society contact lah, ini high society contact dan sebagainya. Aggressive goal, passive goal behavior, short term outlook and long term outlook dan sebagainya lah. So boleh buat perbincangan. So ini untuk pengetahuan anda. Nota ada kalau anda buka tuan-tuan. So kita ada collectivism, contoh ni lah. Tentang aspek social orientation. Contoh, children learn to think in terms of we. Use the word. Use of the word I is avoid. Interim, contoh collectivism digunakan is more in terms of grouping. But talking about individualism, they try to avoid of word. Think of term of I, use the word I is encourage, right? Bermaksud dan society itu everything is based by I want to do it, I want to it, I want this, I want that based by individual. But materialism, we, they. Talking about verb dan sebagainya, collectivism is based by the society itself. It's more looking for an aspect for benefit for the society, and this part is more to individualism. So di perbincangan tambah boleh tengoklah dari source dia dan sebagainya. Sama juga power tolerance, power respect, sama juga dari tadi yang saya bunyikan tadi. And also power respect, power tolerance, power respect dan orientation of extreme. Orientation is the power respect. Okay? Dalam budaya orang putih atau low content society, respect need to be earned, cannot be forced. Power tolerance also is based for the benefit of the group of society dan sebagainya. Kita tengok lagi. Kan, in terms of power and society orientation, acceptance, avoidance dan sebagainya dalam low society, low society content is based by controllable, based by situation. Boleh, sebab itu negara barat dia suka bincang. Akan tetapi, uncertainty avoidance
Kita memang orang Asia suka force. We don't want, I don't care, I want this to be implement, for example. So banyak faktor lagi lah. So orientation goal, behavior, relationship dan sebagainya sama jugalah. Behavior, agresif and passive. Agresif tu memang dia kuat lah, passive ni dia relax, tenang dan sebagainya. Job choice is very interest dan sebagainya lah. Dapat lihat masyarakat society barat dan timur perbezaan. Dan kita ada time orientation, short term, long term tu biasalah. Civilization creation, application, cross literacy is based by the scenario, understanding new culture, adaptation. Ingat tak kita belajar mula tadi, kita learn, learn, adapt, kita share dan sebagainya. The first slide, is by understanding new culture, is based by the position who we are. We staff, we are moving out, we are boss, we are represent the company, whatsoever, is based creation dan sebagainya. And last but not least, inilah sebenarnya adalah latihan-latihan setiap chapter kita sediakan latihan dan sebagainya, what is culture kan, belief, normal, society dan sebagainya, kita belajar culture dan sebagainya tadi, primary characteristic, high content dan lower content seperti kita tadi lah, aspek dan sebagainya, culture cluster, individual collectivism, how different, berbanding US, Japan. This is in low, this is high. Orientation, assertive evidence seperti yang slide yang sebagainya. Dan juga buku yang saya akan check dengan Ashraf balik tadi, saya akan cari buku lain lah dan sebagainya. So, ada apa soalan untuk kelas hari ni? Hello. Assalamualaikum. Ada. Doktor. Oi, tak sabar nak habis seronoknya. Boleh ke? Ada soalan? Kau pandai lah. Siapa tak ada soalan tu? Aina. Ya Allah. Kalau kamu tengok kat sini kan, ada nota Saya buka kadang-kadang saya takut slide besar tak nampak. Tapi kalau kamu buka yang kecil ni kadang-kadang dia ada nota bawah-bawah tu lah. Nampak? Nampak ke? Nota, cerita sikit dan sebagainya. Anda akan dapat buku, saya harap okey lah sebab buku ni pun ada isu sikit sebenarnya tentang, tapi tak apalah, saya tak share lagi. Saya minta apa-apa buku yang anda dapat dan sebagainya. Untuk kelas saya dia untuk bantu anda. Ada buku lain dan sebagainya. 8. Tolak saya 47. 47 orang Oh, ramai yang. Apa khabar semua? Yang baru saya tak kenal. Yap. Aduh. Boleh Doktor. Ya. Doktor. Tak dengar. Assalamualaikum. Doktor, Ashraf. kenapa untuk kita belajar culture? Kenapa penting untuk kita belajar culture sesebuah negara sebelum kita masuk dalam bisnes? Bagus soalan kau, Ashraf. Lain, kalau saya boleh simpul, ada lagi saya tanya ke wakil? Sama wakilkan soalan kepada Ashraf juga. Okey Ashraf. Saya mudahkan, saya cerita dalam aspek saya terang dari sebelah case situation. Boleh ya? Okey, awak orang mana? Orang Bacok lah tu. Kalau Bacok. Hello, tunggu diam. Okey, orang Bacok Kelantan. Baik Baik, awak orang Bacok Kelantan, orang Malaysia. Kira awak consider orang Pantai Timur. Satu hari awak dapat belajar, katalah awak belajar di Johor, UTM Skudai. Okey, awak adalah seorang yang berasal daripada negeri Kelantan. Awak ada budaya awak sendiri, kepercayaan dan sebagainya. Awak berdagang ke negeri orang di Johor. Okey. Sekarang ni siapa yang merantau, siapa tuan rumah? Saya merantau doktor. Awak merantau, UTM Skudai adalah tuan rumah di negeri Johor, betul? Ya doktor. Betul. Okey. Itu dari segi aspek dalam negeri lah. Saya contoh, luar negara lebih kurang je. Jadi, ada benda-benda yang awak buat di tempat awak tu okey, tapi kat Johor mungkin tak sesuai. Awak faham maksud saya? Sebab itulah antara aspek kita belajar culture ni, pertama sekali adalah dalam aspek international business ni, kita bukan saja nak menyaga sekali Ashraf. Kalau awak tengok syllabus yang saya akan terangkan, saya mungkin tak masuk dan sebagainya. International business ni, nama pun
kita ambil dari segi perkataan bisnes itu sendiri adalah untuk berniaga. Sama ada awak seorang usahawan atau awak seorang makan gaji. Pertama sekali, anda perlu peka kat tempat awak nak buka tu. Even awak buka kat tempat negeri awak sendiri pun kat Bacok, awak ada undang-undang, awak tak boleh suka-suka. Betul tak? Awak tak boleh pacak bangunan sukati kat tanah orang dan sebagainya. Nak buat kilang saya sendiri. Tak boleh. Ada undang-undang. Betul tak? Betul doktor. Okey. Anda kena buat contoh pendaftaran perniagaan. Bila anda pendaftaran perniagaan dan sebagainya, awak mungkin pohon modal sama ada pihak anda perlu cagarkan sebidang tanah contohnya. Pihak kerajaan sama juga, anda kena sign MOU. Jika sekiranya berlaku apa-apa, kalau anda gagal mematuhi peraturan, anda dikendaki membayar balik duit pinjaman tersebut. Sama juga aspek luar negara. Okey, kalau dalam negara ni pun undang-undang banyak, banyak benda lah. Kita tak cerita pasal positif negatif lah, kita cerita jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Contohnya, tak ada begal mengkok punya urusan. Kena berdaftar, anda kena gaji ke orang, kena bayar gaji orang. Kan, since anda majikan, anda kena bayar SOSO, kena bayar EPF, gaji staf anda nak kira macam mana. Urusan akademik, anda kira kebajikan setempat, kebajikan dan sebagainya. Okey, setuju tak setuju? Samalah juga ke luar negara. Proses dia amat ketat adalah anda masuk base by anda diri anda sendiri, menggunakan agensi kerajaan atau expo dan sebagainya. Sebab itu saya kata dari segi aspek international business ni dia besar. Dari segi kalau nak segi di perbincangan tu sangat-sangat luas lah sekadar untuk ni. Tapi nak gambar anda, bagus soalan anda. Kita kena macam ni lah. Kalau bahasa yang paling mudah Ashraf. Ashraf? Hello Ashraf. Dengar ke? Ada doktor. Okey, yang paling mudah macam ni lah. Esok satu hari awak nak kahwin. Awak nak kahwin, awak ingat awak terus apa? Terus tangkap anak orang macam tu je. Kena tahu siapa dia, kan? Siapa mak bapak dia, asal mana, kan? Atau awak tengok sesuai tak sesuai dengan awak, kan? Kerana awak skema ke, dia skema ke, kan? Nakal tak nakal ke, kan? Takkan awak nak main taram macam tu je. Nak dari segi aspek awak nak kenal tu elemen culture lah tu kat situ. Kan, sudah tak kenal maka tak cinta. Nak kenal tu awak kena ambil tahulah, buat background check, budaya, makan minum suka dia apa semua, maintenance tinggi tak tinggi. Dia tu baru awak buat keputusan. Betul tak betul Ashraf? Betul doktor. Ashraf? Oh, kau pun kau profil tinggi juga memilih. Gurau Ashraf. Okeylah, lebih kurang nak kasi faham. Minta maaf siapa yang terasa tapi lebih kurang macam tu lah. Okey, international business sama juga berniaga. Kan, kalau nak masuk negara orang, salah labur, duit hancur. Kan, bila dah nak masuk negara orang, awak tak boleh bawa 100% orang staff daripada Malaysia saja ni akan diajar. Anda kena ambil staff daripada negara berkenaan kalau anda berniaga ke, makan gaji ke. So, anda tak boleh kata orang Malaysia, contohnya anda buka kilang dekat Indonesia contohnya. Tak sama kepala otak orang Indonesia dengan orang Malaysia. Dia orang jenis high memang jenis mengurus tak puas hati, mengusuh saja. Faham tak? Budaya dia. Macam mana nak tackle. Itu yang penting. Kalau timbul masalah, macam mana kamu nak tackle masalah. Kan? Tangkap dia punya kepala ke, kiai ke. Kalau kamu menjaga kat Thailand, kan ada cara dia. Kan? Kena bela kongsi gelap tu ke. Itu production. Kamu nak keras-keras, kamu menjaga kat tempat orang. Lalu kamu pula bos, kamu nak suruh orang bekerja untuk kamu. Kan? Kau buat tak senonoh ni, kau kat tempat orang ni. Kan? Jangan sampai dia sama lah, lebih kurang. Mu ingat mu orang luar. Sakit mu nanti. Faham tak? Sebab itu kena tahu culture
Ini dari aspek lah, ilmu. Tapi kehidupan praktikalnya, SEM depan, kamu nak latihan industri dan kamu of course lah kamu nak bekerja. Kamu akan jumpa macam-macam ragam perangai dan sebagainya. Yang cemburu hati, yang yang perangai tak senonoh, kan, yang membuli, kan, berbuat isu apa, diterbitkan isu. Moga-moga okey lah kalau kerajaan luluskan dan kena ikut. Kurang-kurang siapa yang berpraktikum dibayar RM, kan, saya tak tahu amount dia lah, kata okey lah. Kan kadang-kadang kamu dibuli, dibuat kerja oleh jabatan tu tapi tak ada nilai pun sebab kamu tidak dinilai dari segi KPI. So itu kita panggil political office situation. Dekat organisasi dan sebagainya. Kalau kat luar negara lagilah macam-macam. Kan? Pihak berkuasa tempatan, majlis tanah jabat tanah negara berkenaan, cukai dan sebagainya, gangguan-gangguan daripada ahli politik dan sebagainya minta sumbangan. That's why you kena tahu the culture dan sebagainya. Jangan nak kira kamu buat list data kamu, kau kira untung saja. Kan, untung, tak kira masalah lagi, rugi. That's why you need to learn by culture dan sebagainya. Tapi dia banyak mendalam lah. Sekadar untuk budak saudara saya sekalian yang ambil accounting ni, untuk kebetulan ambil IB ni, just to get some, orang kata introduction lah. Because nowadays, tak semestinya awak kerja di jabatan account, you know account saja. Sebab you need to know about the forex exchange, the market itself dan sebagainya, so you can advise to the top management, the director itself, the shareholder, how to make money for the organisation. Kalau kamu kerja kerajaan pula, kena orang yang berpengetahuan lah. Bagaimana pihak swasta cuba lari bayar cukai contohnya, kan, dengan menggunakan host country dia simpan stok supaya dia tak di-charge oleh pihak custom dan sebagainya. Itu is one way, tapi dia legal. Dia benarkan. Itu nama strategi penjagaan. Okay, itu sikit sebanyak lah. Boleh Ashraf? Dan semua lah, bukan Ashraf seorang. Boleh ke? Boleh kata. Boleh. Kau pakai handphone kau duduk mana ni? Saya duduk kedai kata. Dah boleh. Right, lain-lain? Hello? Okey ke? Saya tak nak banyak ambil society. Saya tak ada buat kelas sampai pukul 5 dah. Kata. Siapa yang nak pukul 5? Ashraf ada apa? Saya tak puas hati je. Umi Kalsum. Umi Kalsum. Awak ada yang kerja apa yang tidur ni? Ini semua menghadirkan diri untuk memenuhi webpack kehadiran ni. Dia sebut ni. Ni. Tuan Cheng. Dengar ke? Tuan Cheng pun pakai handphone. Amoy kat mana Amoy? Mesti nguap muka ke apa. Tak apa. Baik, saya tak nak bawa saya ada few things saya nak ni. Nanti saya akan ni lah. Saya akan share kat anda. Sekejap. Allah Akbar. Sebentar. Saya tengah kejap ni, sebentar. Mana pergi kau ni? Baik ni. Okay ni. Allahu Akbar. Oh, tak lah. Ini kat mana boleh apa ni? Doktor. Ya. Tanya sikit. Kuat sikit Ashraf, tak dengar suara Ashraf, sorry.
Sedetail mana maklumat yang kita perlu dapatkan tu doktor pasal untuk international business contohnya. Sebab kalau kita buat itu kan pendapatan itu negara, apa? Bukan tak, saya tak ni lah. Tapi kalau kamu rasa esok satu hari kamu kerja situ, kerja yang berkenaan lah. Kamu kena carilah. Okey, kalau kamu tak terbabit, tak payahlah. Okey, faham tak? Ini untuk pengetahuan logik lah. Sebab lepas ni, kamu dah semester 7. Pengetahuan ni bagus. Kadang-kadang zaman sekarang ni, pengetahuan ni baik untuk kamu kenaikkan pangkat atau untuk diterima sebagai kerja. Kadang-kadang knowledge kamu bagus pun sebab kamu budak accounting. Terus terang saya cakapkan, kalau pengalaman saya lepas, masa saya buat salah satu komiti untuk temuduga dan sebagainya. Kalau budak ni awak accounting, awak plan untuk awak punya masa depan lah. Maksudnya dapatkan professional certificate dan sebagainya lah sebagai seorang accountant dan sebagainya. Kalau tidak, kalau tidak accounting awak ni, kalau saingan awak di luar ramai yang berusaha accounting dan sebagainya. Ini kita cerita pasal dalam market sekarang lah. Dan sebagainya. Kalau anda tengok dari segi aspek kesan daripada COVID ni, sebenarnya satu benda yang ada yang bagus pada certain orang dan tak berapa bagus bagi hakikat semualah. Kalau kita tengok banyak sangat program keusahawanan contohnya. Bila talking about program keusahawanan tu adalah program untuk bukan membantu lah. Okay, dan konon program untuk tak kisahlah mentor-mentee program ke, penjanaan ke, diberi modal dan sebagainya. Itu menunjukkan kerajaan berhasrat untuk melahirkan golongan-golongan bahasa indah, bahasa cantiknya untuk orang berniaga, menjadi usahawan dan sebagainya. Hakikatnya dari segi aspek human resource, human sciences dan sebagainya, kerja tak ada. Kerja sangat persaingan sangat sengit untuk akan datang, especially untuk generasi-generasi kamu lah yang mendatang. Termasuk generasi-generasi anak saya lah akan datang. Tak tahu apa cerita. Penjawatan makin kecil. Dengan keadaan sekarang, pergantungan lebih tinggi kepada rebranding of business di design kepada digital digital defining dan sebagainya. Kaedah menggunakan sistem teknologi dan sebagainya. So saingan sangat tinggi. You need to be best among the best. Saingan you daripada universiti lain. Saingan you balik dari yang balik daripada overseas. Saingan daripada mereka-mereka yang telah diberhentikan kerja ketika COVID-19 dan sebagainya. Yang penuh dengan pengalaman. Ada hands-on experience dealing with situation. So you need to take this advantage sama ada semester 7 ni. You kena cari apa yang kurang lah untuk diri you dan sebagainya supaya memang untuk interview ni memang dia akan cari yang terbaik lah at least. Tapi yang lain tu rezeki lah, rezeki Allah Ta'ala dan sebagainya. Kalau dah hak you, rezeki you dapat lah. So for first to final year ni, one dijangka oleh kerajaan ni itulah isulan dan sebagainya, memang boleh bantu awak dan sebagainya. Tapi pokok pangkalnya ketika awak belajar ni bolehlah kita guide awak. Bila awak dah habis belajar nanti, awak by your own dan sebagainya, awak masing-masing kawan-kawan pun dah tak contact, yang bersyarah pun memang dah tak contact dah habis belajar. Contohnya awak bawa haluan masing-masing. Ada nak cari kerja ke sini sana, ada yang dah nak kahwin dan sebagainya, ada yang wallahualam kita tak tahu. Itu yang menyebabkan sangat tough lah. Bukan tak kata akan datang, tapi akan datang kita tak tahu apa berlaku 5 years from now dan sebagainya. Basically by WHO pun another 2-3 years COVID ni baru clear. Totally clear. Yang boleh you rentas negeri sekarang ni atas faktor sosial dan ekonomi. Sebab itu you tengok jangkitan COVID masih ada lagi. Dan sebagainya. Tapi lah dikatakan turun dan sebagainya. Tapi pokok pangkal kita boleh tersenyum sebab kita tak pernah kena. Kita anggap benda tu remeh temeh, kita jalan lah, kita langgar semacam je. Bagi orang yang pernah orang kata nyawa-nyawa ikan
yang pernah masuk ICU tu, kalau dengar pengalamannya ngeri. Right? That's why you need to be, ambil lah, bukan kata international business, belajarlah mana-mana saja yang benefit pada you untuk tujuan masa depan you. IB ni part of dari segi knowledge dan sebagainya. You boleh belajar keusahawanan, you belajar language dan sebagainya. Boleh begitu? Boleh ke Ashraf? Marah diorang ni Boleh Ashraf, Dato'. kau banyak tanya ni. Dia kata bila nak habis ni. Betul ke? Apa? Aku, Boleh Dato'. saya boleh Sebab membaca saya nampak jawapan-jawapan sahabat-sahabat kau ni. Dia macam dulu juga. Ashraf kau ni banyak bertanya lah bila kelas nak habis ni. Marah diorang. Kau tanya cepat sikit. Lain-lain. dah Gurau berasa Ashraf dah kena banyak. Dato'. Ha? Diorang berkomunikasi secara apa, six sense dengan saya. Saya boleh perangai sama ni. Bila orang tua ni nak habis ni, dah pukul apa dah ni? 3:30 baru. Sekejap. Nak sembang. Boleh ke? Dengar. Yang lain senyap je. Kau macam redor. Dalam hati sebenarnya. Marah ni. Alamak, orang tu Ashraf tanya banyak pula. Lain-lain siapa tanya? Adakah betul orang pertama Izzah setuju statement saya? Ashraf jangan kecil hati Ashraf. Kau jangan. Aduh, ya Allah. Kan, dah terbaca korang punya ni. Siapa lagi? Last, saya tak. Saya cek insyaAllah. 3:30 kita tutup kedai. 3:30 kita tutup kedai. Jangan marah. Okay. 3:30 kita tutup kedai. Tak payah. Dato'. Boleh ke? Ke nak sampai pukul 5? Dato' kira. Ashraf, tanya lagi. Ha? Apa kau nak Tanya tanya, lagi kau sikit tanya Dato'. lah Ashraf. Dato', Kau untuk dengan Ashraf, dasar kau marah ni. Kau macam-macam kau tanya ni. untuk saja IB ni, doktor rasa dia boleh jadi peluang pekerjaan kan? Macam Memanglah. produk Dia daripada untuk Malaysia yang marketing boleh. mungkin kau tak nampak. Tapi kadang-kadang kau kena ingat, zaman sekarang ni, apa yang kau belajar tak semesti tu kau kerja. Kan? Walaupun kau student accounting. Kadang-kadang kalau kau kerja bank, kau buat benda finance. Kau kena belanja benda baru. Faham tak Ashraf? Boleh ke Ashraf? Kan kau belajar accounting contohnya. Kadang-kadang tak semesti kau kerja account. Kalau dah tak ada kerja account, kau nak macam mana lagi? Kan? Takkan kau nak menangis. Saya nak kerja accountant juga. Saya nak kerja accountant juga. Kan? Zaman sekarang ni diversified. Sebab itu kau kena penuhkan ilmu-ilmu yang ada. Mana yang kau boleh capai. Saya kalau saya yakin semua anda nak jadi accountant dan sebagainya. Tapi anda pun dah besar. Anda pun boleh tahu kata-kata yang nak menyeronokkan hati anda atau kata-kata yang fakta. Anda tengok masyarakat sekeliling anda sekarang. Kadang-kadang saudara mara anda, adik-beradik anda. Kadang-kadang belajar lain, kerja lain. Kan? Orang dah makin pandai dan sebagainya. Ramai orang. Ramai Malaysian juga migrate dan sebagainya. Why not kalau you berpeluang? Untuk cari rezeki dan sebagainya. Bukan tak salah, tapi kalau anda rasa anda dah buat yang terbaik mungkin, betul tak? Tiba-tiba kadang-kadang ialah itulah satu masalah bukan masalah lah saya nak kata. Itulah situasi orang Malaysia kita. Kadang-kadang kita sebab kita faktor terikat pada keluarga dan sebagainya. Berbeza pada warga asing dan sebagainya, diorang tak kisah. Kan, diorang janji aku nak hidup, aku kena keluar, aku keluarlah. So basically zaman dah berubah dan sebagainya. InsyaAllah lah, semoga apa yang berlaku dapat yang ni lah. Kita dapat ni. Tak semesti. Dia ilmu apa yang sebenarnya Ashraf, yang penting apa awak belajar, kita come back tu pada peringkat agama lah. Awak belajar, awak usaha, awak ada ikhtiar dan sebagainya, awak berdoa lah. Sama lah untuk saya dan sebagainya. InsyaAllah ada rezeki masing-masing. Adalah peluang masing-masing. Jangan ditinggalkan doa tu. Itulah pengharapan dan sebagainya. Baik, saya assume ada 47 orang, betul? Hello? Korang dengar tak dengar ni? Aduh. Baik, saya dah draft dah. Saya akan finalkan. Saya akan masukkan ni group Isulam assignment bernilai 40%.
ada overview sikit, saya akan go through balik, saya akan bincang dengan ni. So anda akan dikenaki menghasilkan, saya terang sikit lah ambil masa, video yang tidak lebih daripada 8 minit lah, plus minus, yang memberi, dan video itu akan buat satu persembahan lah, sebanyak 30%. Dan anda di samping hantar video tu, anda ada buat short report sikit lah tentang video assignment anda ni. Apa yang anda buat, elemen-elemen yang anda buat, dan saya ikutlah. Saya tanya, buat untuk kali akhir, anda nak buat secara individu ke grup? Kalau anda tak setuju, saya tukar kepada individual je. Hello, tak dengar. Semua nak grup ke individu? Boleh bercakap rupanya grup ni. Ada suara. Baik, kalau kamu nak grup 3 orang, video kena submit kat email yang saya tertera ni pada Khamis 21 Disember 2021. Hantar, habislah 30% kau. Campur 10, 40% kat sini. So, ingat 21 Disember. Yang ni saya akan go through balik dan sebagainya. So basically ni konten ni lah, originality, tajuk. Apa keperkaran, yang ni sebagainya nanti dibaca lah. Apa saya nak terang kat sini, kamu bincang, kita base by CSR, Isulam ni adalah cari 3 orang, bergabung tak semestinya, video kat YouTube banyak, nanti saya masuk contoh-contoh lah dan sebagainya. Saya sedang buat Isulam ni, baru minggu lepas, menteri dia lancar secara rasmi, sebelum ni menteri di kerajaan lama. Okay. Yang tinggi saya dapat keputusan memang diarahkan IB ni dibuat prospek CV anda lah, diri menulis CV yang bagus dan sebagainya, pekerjaan lah, betul yang kata mencari kerjaan dan sebagainya. Kita apa ni, Syahira, Nur Farah, kan, dengan Ashraf, kamu ni pakar tentang, kamu berada di satu kampung yang sama, contoh environment yang sama, kamu tengok society ni boleh dimajukan. Kamu tengok di dalam COVID-19 ni, anda tengok masyarakat sekeliling anda ni ada rasa terkesan dari sebab COVID-19 ni. Ada yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang. Sebagai contoh, anda merancang projek yang anda boleh membantu masyarakat di kampung anda, di area anda dan sebagainya untuk kesedaran kepada COVID yang lebih teratur. Anda dapati tengok ramai yang tak ikut SOP, contohlah. Ada juga orang yang terpalit kesusahan dan sebagainya menyebabkan isu rumah tangga, keganasan, jenayah berlaku, isu rumah tangga, keganasan, berlaku kejadian rompakan dan sebagainya tinggi. Bagaimana? How anda dapat membimbing dengan ilmu yang anda ada itu untuk berkongsi atau mengajak masyarakat sesama how to overcome the situation. Itulah Isulam, konsep yang mudah lah. By using cloud experiment cycle ni contohlah. Kalau tak ikut pun is based by pengamatan learning, sama ada formal learning dan sebagainya. Business model type corporate ni saya bentuk support dalam bentuk IB lah, tapi di semua tu corporate social experiment dan sebagainya. Social responsibility. Nanti saya dah confirm balik, saya check dengan ni, saya dah buat banyak benda lah. Tinggal saya nak pass banyak macam apa. Tak sempat-sempat nak pass sebab Dr. Mazli tak reply balik. Juga buku yang saya akan cuba check Ashraf. Kalau tak ada, saya minta seconder punya email untuk share. So that you can ada buku atau saya check buku lain lah. Sebab ada isu sikit, buku yang dikongsi ada di kalangan anda lah. Di kalangan anda, di kursus-kursus lain dan sebagainya. Dah benda ni berlisen dan sebagainya. Bersyarat bantu dengan free, contoh. Dapat anda seketul buku dan sebagainya. Anda buat berniaga pula, siap masuk Shopee, contoh. Anda dapat free itu, anda buat duit. Itu orang yang ada IPR, Intellectual Property Right, yang ada copyright tu bising lah. Anda ingat betul apa yang anda dapat yang bantu ni, saya dah nak declare hari ni adalah untuk anda saja. Nak tolong tak apa. Jangan buat bisnes yang melampau. Okay, nak buat bisnes terpulang lah kalau nak kata pun. Kalau nak bisnes, buat bisnes juga. E-book ni adalah benda lesen dan sebagainya. Katalah
pihak penerbit nak saman, dia saman atas individu email berkenaan. So berhati-hati. Right? Yang diberi untuk anda buku dan share dan sebagainya ni ada intellectual property right, ada series number dan sebagainya. So cannot be deny. Zaman sekarang jangan main-main, silap hantar, silap apa. Benda tu boleh digunakan berdasarkan undang-undang Malaysia sekarang, boleh jadikan bahan kes atau bahan bukti ke mahkamah. Jadi saya mohon-mohon, saya merayu-rayu, nak buat baik berpada-pada, jangan menyusahkan diri sendiri. Itu saja. Saya dah tolong, menyusah saya senang je. Kan aku pun saman kau, dapat makan duit free, contoh. Tak adalah. Awak ingat sebab ada publisher dan dah bising ada di kalangan di universiti lain, tak tahulah Uniza dan sebagainya. Kalau nak cari buku yang di-share kat Ashraf tu memang tak ada dalam pasaran dan sebagainya ni. Memang demand lah. Tapi ada misuse by some of our student yang dapat tu, okay, ada yang buat pencetakan, tak apalah lagi. Kalau tak dikantoi kan ni, buat iklan dalam Shopee. Siapa nak e-book, buku yang kau dapat free. Orang bantu kau untuk belajar, kau sibuk berniaga pula. Aduh. Kan? Jangan gitu. Jangan gitu. Tolong ya. So basically ni assignment dah nampak dah. Okay, ni 21 hari bulan. 21 hari bulan. Hari Khamis hantar. Video, tak ada present. Video kau tu lah akan tunjukkan apa yang awak bercakap dan sebagainya akan dinilai bukan oleh saya. Saja ada panel-panelnya dan sedikit laporan dalam 2-3 muka surat apa yang kau buat, apa yang introduction yang saya akan ajar kemudian lah. Introduction, what is your problem, solution dan sebagainya, itu saja. Boleh ke? Nampak tak ni? Rentak isulam kami 40%, tapi senanglah kamu. So yang ni saya dah kasih assignment ni, saya akan masukkan, saya upload dan saya cuba update klik dan sebagainya. Boleh ya? Hello? Boleh. Kasih awal ni. Kasih awal-awal ni. Dah minggu 3 saya minta maaf. Tapi itulah. Saya akhir ni nak tunggu pendaftaran lah macam-macam. Pening kepala korang. Okay. Ni lah sebab not list kenapa kau tak nak keluar. Okay. Alhamdulillah dia keluar akhirnya. Okay. Ini maklumat awal. Ini adalah kalender semester ini. Oh, kena ngajar macam budak baru. Minta maaf anda sini-sini dah. Gurau je. Bahasa saya punya nada ni memang macam ni. Kan, perancangan kalender akademik sesi 2021-22. So, semester pertama untuk sesi ni telah berjalan, ni dah masuk minggu ketiga. Kejap masa berjalan kan. So, minggu ni di Bali, saya nak ucap di Bali, dalam kelas ni tak ada siapa yang menyambut di Bali. So, selamat beristirahatlah, kami tu cuti. Baik, sebelum cuti semester, di antara 5 ke 11 Disember, iaitu di antara minggu akhir dalam kuliah, saya sampaikan pada kuliah sebelum maksudnya minggu ke-7 akan ada midterm test anda iaitu sebanyak 20 markah. Dengar ya. Dia akan dijawab dalam klik. So saya dah maklum kat sini minggu terakhir waktu kelas. Mungkin ada kuliah dan waktu quiz, ada test anda pada hari Isnin, berapa bulan dah. So minggu terakhir, minggu 7 sebelum anda pergi cuti pertengahan semester akan ada multiple choice test. Besar kemungkinan soalan ada 40 soalan. Kena jawab semua dan markah itu akan di-convert kepada 20%. Banyak tu, 20%. Campur dengan yang assignment yang kasih tadi, 40%. Itu sajalah continuous assessment anda untuk IB untuk semester ini. Dan insya-Allah later on pada di antara itulah pemeriksaan akhir 4 hingga 19 Februari 2 minggu ni, paper IB anda akan ada di sini untuk nada 40% untuk final exam. So, anda dah tak payah pening, anda dah harus bersedialah. Dan anda harus ambil kesempatan. Ini adalah masih lagi online distance learning. Okay. Anda dibekat. Saya tak adalah bukan nak mendadik dada dan sebagainya. Saya cuba bantu sebaik mungkin. Anda mungkin tak perlulah salin nota, buat nota terpulanglah kaedah belajar anda. Sekurang-kurang kalau dah kasih e-book tu, anda boleh buat nota seperti untuk topik ni daripada muka surat berapa ke muka surat berapa. So boleh digunakan untuk anda final dan sebagainya. Itu sajalah. So okey
Saya ulang sekali lagi. Untuk semester ini, content assessment anda ada 60 markah, di mana 40 markah tu base by Isulam, video 30 markah, 10 buat report sikit, plus minus yang saya akan kasih jumlah patah perkataan, saya akan bincang, saya akan masuk dalam suap. InsyaAllah klik ni ada masalah lagi. Dan 20% dari sini. Final anda 40% pada bulan Februari. Okay? So sebelum cuti, ada satu term midterm test dan lain-lain anda kelas seperti biasa dan anda boleh fokus untuk subjek lain lah. Boleh ya? Itulah yang termampu saya nak tolong dan untuk tak nak pening anda lalas minit dan sebagainya. So saya kasih assignment ni dari awal, anda boleh rancang. Maksudnya 3 orang tu terpulang lah kalau anda setuju. Kalau tak ada, kalau saya dah terima email-email layang-layang kan, kita akan ubah jadi seorang lah. Sekarang saya kasih peluang, anda kata nak buat grouping 3 orang boleh Boleh lah kot. Boleh. Boleh, Alhamdulillah Zulaika, ya Allah, boleh dengar suara. Aina, Izzah, terima kasih. Yang lain boleh Baik, saya nak tanya Boleh. sahabat-sahabat lain, ada apa masalah? Buku saya cuba solve dengan Ashraf, saya dah hantar tadi buku tu. Tapi yalah, faham dah lah dengan digital, dengan line dan sebagainya. InsyaAllah saya akan semak balik dan sebagainya. Saya minta maaf atas kekurangan. So saya rasa lagi saya tadi janji 3.30, saya minta maaf ambil masa 1.30. Tapi hak saya sampai pukul 5. So insyaAllah lain kali kita 1 jam saja dan sebagainya. Kalau based by tajuk dan situasi. Anda faham ke apa yang kita belajar hari ni? Boleh The end of the slide tu ada latihan. Kita ada bincang. Saya tak adalah nak buat nota dan sebagainya, personal tutor dan sebagainya. Ada yang berbincang, boleh tanya dan sebagainya. Saya tak nak saya tak nak confuse dan saya tak nak pressure anda buat latihan. Kalau saya wajibkan sebagai latihan kena hantar, anda pun tension. Kan, anda nak cuti. Kau gelak Irfan. Suruh kau buat. Okey, kita nak tanya seorang. Kalau dia jawab betul, okey lah. Atirah. Atirah ada tak? Nak tengok attendance tak? Atirah, semua senyap dari depan ni. Ya, doktor. Apa khabar Atirah? Sihat ke? Faham ke ini belajar? Alhamdulillah khabar baik. Alhamdulillah. Woi, khabar baik pakai handphone. Duduk di mana Atirah kamu ni? Kat rumah. Oi, rumah anak yang soleh. Duduk rumah ambil duduk tepi tingkap, ada angin masuk panas pakai handphone, tak apa. Apa yang belajar Atirah hari ni? Belajar apa hari ni? Belajar apa? Belajar culture. Oh, sebutan gaya bro. Culture. Alright. Apa yang culture tu? Apa yang culture? Kalau kita nak buat bisnes dekat international business. Ya ke tu? Ya kot. Kelabah. Betul lah tu. Tapi sebenarnya kita belajar tentang elemen, jenis culture, spesifik. Degree saya semester 7 tu. Ada gurau-gurau. Bagus betul-betul. Kita belajar betul-betul awak cakap tu. Bagus-bagus. Awak tengah apa? Duduk rumah rehat. Ada apa? Layan adik-adik ke? Sian lah. Tak ada. Cover line, Zid. Baik, saya tak nak yang lain-lain tengok Izzah semua diam, yang ni mentang-mentang takut kena tanya. Atirah, terima kasih. Itu je lah, saya tak nak buang masa. 3.40, insyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Kejap masa jalan, ni dah minggu ketiga. So tinggal lagi 11 minggu saya tak langsung lah. 15, jadi kurang 12 minggu lah, tolak seminggu cuti. So ada apa-apa tag saya buat latihan dan sebagainya, buku. Kalau tak dapat Ashraf punya, saya akan ganti substitute buku lain. Ingat, tak ada buku istilah buku tag. Ini bukan sekolah menengah, sekolah kan. Dia tak ada buku tag, dia panggil reference book. Terpulanglah kepada kamu. Janji asas nota tu sama. Jangan tak buat hati, kalau ada masalah, cakap. Tak cakap mana nak saya tahu, saya bukan Tok Bomoh. Okey. Itu saja, saya rasa tak ada apa. Ashraf, ada apa Ashraf? Diorang tak marah kau kalau bab ni. Kau suka Ina tiba-tiba tak tanya kau kan? Next week tanya korang. Ingat, sebelum cuti semester ada satu midterm test dan tu yang saya akan apa-apa ada nanti saya akan masuk klik dan saya akan masuk dalam WhatsApp. Saya minta maaf. Sebab baru habis pendaftaran dan sebagainya, ada yang gugur, ada yang berhenti dan sebagainya, pening kepala. Dan ada yang semester berapa ada yang meninggal dunia pun ada. Islamic Well Management, COVID dan sebagainya. Allahuakbar, kita doa yang terbaik lah untuk sahabat-sahabat yang telah meninggal dan sebagainya. Tuan Ashraf, ada apa-apa lagi?
Chat. Saya tak tengok apa yang ada. Doktor. Kalau ada buku Ah. tu je lah doktor, tak ada. Okey. Nanti urus tak ada kita cari lain. Nanti kita email. Kalau tak dapat email mu, buku tu tak suka kat mu cari kat gawe seorang. Hantar kat gawe tu. Mesti buku suka sampai. Ya doktor, saya tadi berkicap juga doktor. Okey. Gurau. Marah orang ni. Orang nak latih. Orang nak rehat ni. Kau tanya banyak, marah dia orang. Dari dulu lah aku teringat lagi pesanmu kat Amber. Diorang pun pernah pesan dulu. Janganlah lama doktor. Okey. Okey Ashraf nanti dia sendiri. Terima kasih. Saya gurau Ashraf. Jangan ambil hati. Terima kasih kepada semua sebab kita akhiri kelas kita pada petang ini. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Wa la asri inna insana fi ila lazina wa inna wa Baik. Walau anda berada di mana sekalipun, jaga diri, take care. Terima kasih meluangkan masa masuk pada kelas pada petang ini. Jaga diri. Bye. Take care. Assalamualaikum semua. Kelas dismiss. Bye-bye. InsyaAllah jumpa lagi next week. Bye. Bye.